Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum kita memulakan kelas, mari sama-sama menadah tangan kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk minggu yang ke-19 pada kali ini, bagi subjek Imla tahun 4, kita akan masuk kembali tajuk berkaitan Lamul Qamariyah. Jika kita imbas kembali pada minggu sebelumnya, saya ada terangkan tentang pengertian Alif Lam Qamariyah. Kalau kamu ingat lagi, dan kalau kamu tak ingat tak apa, kita buka muka surat, buku teks Imla, muka surat 21. Kita akan imbas kembali sedikit ringkasan tentang Lamul Qamariyah. Apa itu Lamul Qamariyah? Baik. Okey, Lamul Qamariyah ialah huruf lam pada alif lam ta'rif yang terdapat pada kalimah isim. Ia ditulis dan dilafazkan dengan jelas. Huruf selepasnya berbaris tanpa tasydid. Okay. Di sini ada 3 kata kunci, 3 syarat yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu ingat secara ringkas saja. Iaitu yang pertama, apa dia yang dikatakan sebagai Lamul Qamariyah ialah yang alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ni apa dia? Alif yang mempunyai hamzah wasal, yang terdapat pada kalimah isim. Yang pertama sekali, Lamul Qamariyah mestilah terdapat pada kalimah isim. Apa kalimah isim? Iaitu kata nama. Dan yang kedua, ianya ditulis dan dilafazkan dengan jelas. Contohnya, Alhamdu. Itu kamu sebut dengan jelas. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga mestilah tanpa berbaris syaddah, tasydid. Macam tadi saya sebutkan, Alhamdu, Al-Qitaru, Al-Asadu, singa kan. Okay, jadi semua tu merupakan Lamul Qamariyah. Okay. Itu sebut secara ringkas ya. Baik. Untuk yang seterusnya pada minggu ini, kita nak sama-sama keluarkan dalam ayat di manakah terdapatnya Alif Lam Qamariyah. Baik. Semua murid-murid buka muka surat 24. Okay. Buka buku teks muka surat 24. Kita akan baca sama-sama dahulu ayat ni. Baik. Okay. Kita sama-sama baca yang pertama, ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Okay, saya ulang ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Baik. Inna satu perkataan. Anzalnahu satu perkataan. Fi satu perkataan. Lailati satu perkataan. Al-Qadri satu perkataan. Baik, ada berapa perkataan di sini? Inna satu, anzalnahu dua, fi tiga, lailati empat, al-qadri lima. Baik, kesemuanya merupakan ada 5 perkataan. Jadi, mari kita keluarkan di mana wujudnya Alif Lam Qamariyah. Okey, apa syarat yang pertama tadi? Dalam pengertian Alif Lam Qamariyah, mestilah kalimah isim. Alif lam ta'rif, hamzah wasal, mestilah kalimah isim. Okay.
Yang pertama. Yang kedua, mestilah kamu akan jumpa alif lam hamzah alif yang merupakan hamzah wasal dan juga huruf lam. Baik, kamu dah jumpa alif dan lam. Yang kedua, syarat yang kedua mestilah ditulis dan dilafazkan dengan jelas. Al-Qadari. Cuba kamu sebut Al-Qadari. Dan yang ketiga dikata apa? Huruf yang ketiga mestilah tanpa syaddah, tanpa tasydid. Kita tengok huruf yang ketiga. Okay, ada tasydid ke? Tak ada tasydid. Okay. Jadi ini merupakan alif lam qamariyah. Al-Qadari. Saya tandakan. Jadi bagi ayat yang pertama, kita telah jumpa, kita telah keluarkan perkataan alif lam qamariyah iaitu al-qadri. Okay, kita pergi yang kedua, ayat yang kedua. Sama-sama sebut Salamun hiya hatta matla'i al-fajri. Saya ulang. Salamun hiya hatta matla'i al-fajri. Okay, kita tengok. Salamun, satu perkataan. Hiya, satu perkataan. Hatta, satu perkataan. Matla'i, satu perkataan. Al-fajri, satu perkataan. Jadi semua ada berapa? Salamun, satu perkataan. Hiya, dua. Hatta, tiga. Matla'i, empat. Al-fajri, lima. Jadi kesemuanya wujud lima perkataan. Okey, kita keluarkan yang mana alif lam qamariyah. Okay. Mestilah hamzah wujudnya alif dan lam. Alif merupakan hamzah wasal. Okey, dah jumpa. Kemudian yang kedua, dia merupakan kalimah isim dan ditulis serta dilafazkan dengan jelas. Al-fajri. Kemudian syarat yang ketiga tidak bertasydid. Kita tengok huruf yang ketiga tidak bertasydid. Okay. Huruf yang ketiga merupakan baris fathah, tiada tasydid. Jadi dalam perkataan ini, dalam ayat ini, perkataan alif lam qamariyah merupakan al-fajri. Al-fajri. Kita pergi seterusnya, ayat yang ketiga. Okay, baca sama-sama ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fi al-kuburi. Okay, kita tengok satu-satu perkataan. Sebab apa kenapa kena tengok satu-satu perkataan ni? Sebab apabila Ustazah buat imla di kelas, Ustazah akan menyebut secara satu perkataan per perkataan. Ustazah tak sebut secara panjang supaya kamu boleh dapat tangkap satu perkataan per satu perkataan untuk kamu tulis secara imla. Okay, kita tengok berapa perkataan. Afala, satu. Ya'lamu, dua. Iza, tiga. Bu'sira, empat. Ma, lima. Fi, enam. Al-kuburi, tujuh. Baik, kita keluarkan yang mana alif lam qamariyah. Okay, kita tengok. Mestilah alif dan, ada huruf alif dan lam di awal kalimah. Merupakan kalimah isim, kemudian ditulis dan dilafazkan secara jelas, dan yang huruf yang ketiga mestilah tidak bertasydid, tanpa syaddah. Kita tengok ni yang ketiga, baris dhamma, betul? Okey, jadi al-kuburi merupakan kalimah alif lam qamariyah. Jadi kat sini secara keseluruhannya kita telah menjumpai sebanyak 3 kalimah alif lam qamariyah dalam 3 ayat. Okey, faham kelas? Okey, baik. Insya-Allah untuk minggu yang seterusnya kita akan
lihat kembali contoh-contoh ayat yang mengandungi alif lam qamariyah untuk kamu biasakan melihat contoh-contoh alif lam qamariyah. Baik, itu saja kelas untuk kali ini. InsyaAllah kita akan teruskan pada minggu yang akan datang. Semoga kamu dapat mengambil manfaat. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.